Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif kadasallahu sirrah takunu fi wasatin nahri situ wa anta atshan takunu ma'ahu fi hadrati wa anta tatlubul al-ittisal ka'annal ibad lam yata'ahhabu lil akhirati illa bi kasratil ma'kali wal mashrab aw qila lahum hazihi tusilukum ilal akhirah walakin ma arkhasa nafsak alaika laula hawanuhum alaika ma arradtaha li azabillahi ta'ala wa ma aglaha fi talabid dunya wa jam'iha wal ajabu kullu ajab fi man yas'alul al-munajjim an halih wa la yas'alu kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi pelik ini. Artinya engkau berada di tengah sungai, kau berada di tengah wasatin nahar. Ini perumpamaan. Kita ni banyak membuat bandingan. Namun masih lagi dahaga. Pelik dan kalau dalam laut boleh jadi tak minum air masin. Ini dalam sungai, kata pula sungai cantik, air bawah dia jernih kan, pasir lagi. Tiba-tiba dia berenang tengah sungai, dia dahaga. Pelik betul. Air ada minum kan. Air sungai pula cantik di jalan ni lah. Maknanya engkau berada di tengah sungai namun masih lagi dahaga. Engkau sudah bersama Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadratnya, namun engkau masih meminta perhubungan dengannya. Ada satu bahasa tinggi dan ni. Wa anta tatlubul ittisal, mana kamu minta ittisal, makna kamu belum sampai, maksud dia. Kalau kamu dah sampai, minta apa nak sampai, memang dah sampai. Maksud dia. Ya, tu nak ceritakan kedudukan arif billah. Ya, bila dia dah sampai pun dan dia diam. Bersengah daripada makam taslim minta doa dan ya. Macam Nabi Ibrahim AS tengah api, bila sampai Jibril nak tolong aja, Jibril tanya, adakah hajat Ibrahim? Tak ada hajat Ibrahim. Jibril nak tolong ni, dia kata amma ilallah fa bala wa amma ilaika falah. Pada Allah kau ada hajat, pada engkau tak ada hajat. Ini Jibril. Betul lah tu. Jibril menjawab, sal, mintalah. Round kedua dia jawab apa? Ilmuhu bihali yakfi min su'ali. Tuhan dah tahu aku dalam pilihan antar. Nak minta apa lagi kan dia tak tahu. Tu makam taslim tinggi dan di sini dah tahu dah Tuhan ada pernah Tuhan berpisah daripada kita. Ma'iyah tu sifat Tuhannya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Atalah ma'a serta, tapi bukan serta macam kita. Jaga bila main dengan Tuhan bukan serta, tetap dasar di mukhalafah. Bukan duduk sebelah kita, kanan kita kan. Menyertai dengan ilmunya, menyertai dengan ta'aluk kudratnya, iradatnya, ya, semua tu maksud dia. Kita sentiasa dalam taksis iradat, kita sentiasa dalam taksir kudrat, kita sentiasa dalam inkishafil ilmu. Itu maksudnya. Tiba-tiba dalam keadaan itu kita berasa macam jauh. Sebab apa? Sebab kita masih terdinding kalbi kita dengan ghaflah, kelalaian, tu maksudnya. Ya. Adapun kita tak boleh, bukan sifat kita dengan Tuhan. Tuhan dengan kita. Ma'iyah. Kita tidak. Ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Tengok. Telah ada Allah Ta'ala tunggal, wala syai'a, tidak ada satu pun ma'ah serta dia. Dia serta kita, kita tak boleh serta. Sebab kita tak boleh bersama dengan dia, jadi syirik. Dia tunggal. Ya, kita tidak berserta dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan. Tidak satu pun boleh menyertai Allah setara dengan itu maksudnya. Ya. Adapun Tuhan serta dengan makna apa? Dengan mana kita terikat dengan dia. Baik, seolah-olah bandingannya para hamba tidak berbekal untuk akhirat, melainkan dengan banyak makan dan minum. Kegiatan dunia macam yang gaguk rumput, kerja makan minum tu kerja dia. Atau dikata, sebab tu dikata kalau orang tak ibadat pada Tuhan, dia dengan lembu ke bawah, baik lembu ke bawah. Sebab lembu ke bawah cukup rasa boleh sembelih kan. Ada ke seekor pun harga. Kalau mahal ya. Dulu nak cari 1,800 ada lagi, sini tak jumpa. 8,000 dia. Ya, seekor 6,000, 7,000. Ya, dia makan tidur, daging dia laku. Kita makan tidur tak semayang, tak laku. Ada kata baik dia daripada kita. Kalau tak semayang, baik dia daripada kita. Dia laku juga, boleh jual kat pasar. Allah.
Atau dikata pada mereka, inilah perkara yang menyampaikan kepada akhirat. Tetapi alangkah murahnya dirimu ke atas engkau, jikalau tidak kerana kehinaan ke atas engkau, pasti engkau tidak mendedahkan kepada azab Allah Ta'ala. Yang kau jawab dengan Tuhan buat apa? Alangkah mahalnya dirimu dalam mencari dunia. Cari dunia bukan main lagi kan. Kita letak kesungguhan macam-macam dan mengumpulkannya. Alangkah peliknya orang yang bertanya hal dirinya kepada tukang nujum. Ya, pergi jumpa ni, cerita dulu banyak kan. Tok nujum pun tengok dalam air, tilik, kau main sengit. Ni besok macam ni, syirik dengan Tuhan. La ya'lamul ghaibah illallah, tak tahu benda gaib melainkan Allah Ta'ala. Adapun khasais macam Nabi tu Tuhan beritahu, bukan Nabi hakikat makhluk, dia tak boleh mengetahui benda akan datang, cuma dia beritahu. Ya, itu kemuliaan. Alangkah maknanya berpelik dia pergi jumpa tukang nujum tu, tengok kan, dan tiada bertanya kepada kitab Allah Subhanahu Taala dan sunnah Rasulullah. Patut segala masalah rujuk kepada Quran dan hadis, bukan rujuk Tok Bomo. Ni jumpa Tok Bomo kan. Tok Bomo pun kata begini-gini. Wah, dia bukan memang percaya je. Dia kena akal dia. Allah. Habis. Kemudian iza da'ufta anil ibadah faraffi' ibadataka bil bukai wat tadarrui ila maulaka azza wajal. Iza qila laka man yubka alaihi faqul abdun ufiya fa anfaqa afiyatahu fi ma'siyatillahi. Apabila engkau lemah untuk melakukan ibadat, ya, sebab kita ni iman turun naik kan. Yazid orang kadang-kadang dia rajin, kadang-kadang memang malas dan berat, kadang ringan, kadang terang, kadang golap, macam-macam dia bertukar. So lagi dia boleh duduk mutmainnah, macam tu dia berbalik-balik. Jadi bila berlaku keadaan begini, berat dia melanak aku nak buat tapi lama berat, maka baiki lidahmu. Jauh tu baiki lidahmu jangan banyak bercakap benda yang tidak elok. Bercakap benda tak elok, kesan dia apa? Qalbi. Mata jangan melihat benda tak elok, telinga jangan dengar benda yang dilarang. Semua benda tu akan menyebabkan kalbi kita ada efek. Bila kalbi ada efek, dia masalah tu dia berat. Jadi kalau kita jaga bersihkan taubat dosa mata, taubat dosa mulut, mengumpat, mengata orang, fitnah orang macam-macam, kita buat kan, insya-Allah dia ringan. Bila ringan, kalbi tu ringan, terang, nak ibadat senang. Ya, sebab tu kalau kita nak camkan mudah, ya, kita banyak taubat sungguh-sungguh, insya-Allah kita akan rasa ringan ibadat. Dan suluk tu je ubat dia. Dia langgar adab suruh taubat. Main taubat tu betul. Lepas tu dia tarik laju je. Tidak berat kan. Sebab inna sikalab zunub yamna ila masyila ta'atil. Sesungguhnya berat dosa tu menyegah kamu daripada ringan beribadat. Ya. Bila kalau dosa dah buang, ringan. Habis. Lepas tu sepir senang. Bila kamu tak mampu nak bangun malam, nak puasa siang pun malam, senang kamu sedang diikat. Iza lam taqwa ala qiyamil lail siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka hatiatu. Bila kamu tak mampu nak bangun malam, qiyam siang pula malah nak puasa sunat, sudahlah kamu sedang diikat. Yang mengikat kamu ialah dosa-dosa kamu. Jadi cara nak laju apa? Bertaubat, istighfar, taubat sungguh, insya-Allah ringan balik perjalanan rohani itu. Apabila ditanya kepada engkau siapa patut ditangisi ke atasnya, maka jawablah hamba yang dikurniakan kesihatan lalu dia menafkahkan, menginfakkan kesihatannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapakah orang yang patut menangis? Ni orang yang Tuhan bagi sihat, dia bermaksiat. Patut dengan sihat tadi kita syukur, guna pada taat. Mata boleh melihat, masya-Allah. Kalau kelabu je kita rasa mana tuan? Ya. Saya minta maaf lah ya, malam-malam tak boleh buat kereta dah kelabu. Dia tarik sikit lagi lah, dah tak nampak, tengok pokok dah nampak belang dah macam. Gangguan penglihatan ni kita dah rasa dah punya azab. Ya, silap-silap puk dia katup terus. Ya, kadang-kadang dia ingat sebelah dah nampak. Dia tarik sebelah lagi habis kan. Maknanya besarnya nikmat kurniaan itu. Maka syukur itu pengikat dia. Syukur iqalun ni'am. Dan syukur tu makna apa? Tasarruf ma'an amallah ila ta'ati, mengguna pakai nikmat Tuhan pada jalan dia. Mata jangan tengok benda yang dia tak suka, tengok benda yang dia redha. Begitulah segala anggota yang lain. Itu maksud dia. Jadi orang yang mana tu seorang lah, kita senang kan.
Ilmu tasawuf ni pandang kita. Yang kita kena menangis apabila kita melakukan maksiat dengan sebab sihat yang Tuhan beri. Tuhan bagi sihat, bagus, semua kan, rezeki murah, makan pun dapat, tak ada setengah-setengah tempat Tuhan uji kelaparan, seminggu kadang tak dapat makan macam-macam, rumah pun tak ada, duduk bawah bawah jembatan macam-macam. Kau tengok kan, tengok semua tak ada, kita sihat, tiba-tiba kita buat maksiat, berat. Tak terjawab kita di akhirat tu maksudnya. Habis. Dan satu lagi, izan nimta ala takhlid. Ra'aita takhlid fi manamik, tu je kaedah dia. Bal yang bagilaka antanama ala taharatin wa taubatin fa yufatihu qalbak binurih, walakin man kana fi naharihi laghiyan kana fi lailihi ala Allahi sahiyan. Ni kaedahnya. Kalau siapa nak jumpa Rasulullah SAW, dia kata nak mimpi, rindu kuat-kuat dah, 24 jam rindu dengan Rasulullah, kejap tu buka. Tu je, ni kaedah ni. Selawat iskin, salatun iskin, selawat kerinduan. Rasa betul-betul nak berjumpa dia, menangis, sedih jumpa dia, sekejap indan. Ni keadaan. Apabila engkau tidur dalam keadaan jiwa yang berserabut, duk fikir projek tak lepas ni, ada macam-macam, dan pasti engkau akan bermimpi perkara-perkara itu. Dia panggil bawakan tidur kan. Kalau siap pergi kau pula, dia marah orang apa dia, jangan mimpi. Apa dia bawa, terbawa-bawa orang panggil. Bahkan sepatutnya bahawa engkau tidur dalam keadaan suci, ada air semayang, dan suci dalam, bertaubat. Kita tidur tadi, dua-dua suci kita lakukan, zahir dan batin. Zahir air semayang, batin taubat. Maka dia akan membuka hatimu. Confirm Tuhan akan buka kalbi dia dengan cahayanya. Akan tetapi siapa yang di siang harinya dalam kelalaian, pasti di malam harinya dia lupa kepada Allah SWT. Itu je lah. Jadi maknanya apa? Anak tidur tu kita follow betul-betul, ya, rapatkan hati dengan dia, taubat bersih-bersih, zahir dan batin, insya-Allah mudah dibuka, ya, akan buka kalbi dia. Summa qal ilah idza ra'aita waliyan lillahi ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.